أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama uzzaman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah SWT menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nuh ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10, juzuk yang ke-29, surah yang ke-71, muka surat 570. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Dianya Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan dan amaran yang jelas kepada kamu. Ana a'budullaha wattaquhu wa ati'un, iaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Supaya dia mengampunkan sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai batas waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Dianya Nuh telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi seruanku itu tidak menambahkan iman mereka, malah mereka semakin lari daripada kebenaran. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka untuk beriman agar engkau mengampunkan mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka sambil menutupkan baju mereka ke wajah mereka masing-masing, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombong diri. Summa inni da'awtuhum jihara. Lalu sesungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku menyuruh mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dianya Allah itu Maha Pengampun. Sadaqallahul Azim.
Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam surah Nuh, kisah Nabi Allah Nuh. Bukan hanya sekadar di dalam surah Nuh, bahkan ada 2-3 tempat lain yang Allah Taala ceritakan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam ni tuan-tuan adalah generasi yang ke-10 daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Ada riwayat kata 1000 tahun, ada riwayat kata 1600 tahun daripada Nabi Allah Adam AS nak sampai kepada Nabi Allah Nuh AS. Nabi yang ketiga, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris dan Nabi Allah Nuh. Nabi yang ketiga, generasi yang ke-10. Dan Nabi SAW tuan-tuan, dalam satu hadis Rasulullah SAW ada menyebutkan bahawa Nabi Nuh ni adalah Rasul yang pertama. Maksud yang Rasul pertama ni tuan-tuan, bukannya Nabi Allah Adam dan Nabi Allah Idris tu bukan Rasul, bukan Nabi, tak. Maksud Nabi SAW Rasul yang pertama ni ialah Rasul yang pertama berhadapan dengan kaum yang mensyirikkan Allah SWT. Sebelum tu tuan-tuan, Nabi Allah Adam AS dia hanya berhadapan dengan anak-anak dia, dan anak-anaknya tidak mensyirikkan Allah SWT. Begitu juga Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris dia tak berhadapan dengan kaum yang mensyirikkan Allah SWT. Tetapi Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan ialah Rasul yang pertama berhadapan dengan kaum yang mensyirikkan Allah SWT. Keadaan ini bermula bila ketika mana tuan-tuan Nabi Allah Idris AS wafat. Kemudian diteruskan kerja-kerja dakwah ni oleh anak murid Nabi Allah Idris AS. Jadi bila sampai satu ketika generasi anak murid Nabi Allah Idris AS ni tiada tuan-tuan, selepas daripada tu kaum tadi mereka nak menjadikan satu motivasi dan kekuatan untuk terus mentaati Allah SWT, maka mereka ni melukis gambar-gambar anak murid Nabi Allah Idris tadi sebagai satu kekuatan motivasi. Dan sebahagian mereka membuat batu-batu ataupun tugu peringatan. Tapi tujuan utama mereka tu supaya jadikan kekuatan motivasi. Bila tengok tugu tadi, membuatkan kekuatan mereka untuk terus taat pada Allah. Bila lihat je gambar, maka membuatkan mereka itu rasa semangat untuk terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi generasi ni tuan-tuan habis. Bila habis generasi ni tuan-tuan, dan generasi yang golongan yang memberikan peringatan dan panduan tu dah tak ada lagi. Jadi iman mereka ni, pertama sekali ilmu mereka, pengetahuan mereka tidak ada lagi panduan. Sehingga kan lahir generasi selepas daripada tu lahir generasi tadi tuan-tuan, sampaikan tahap mereka tu jahil. Dengan kejahilan mereka tadilah tuan-tuan membuatkan lahirnya golongan-golongan yang berpandukan akal, dan akhirnya mereka melihatkan gambar tadi dijadikan sebagai Tuhan. Tugu-tugu berhala yang pada awalnya dijadikan sebagai satu kekuatan motivasi tadi tuan-tuan, semuanya dah berubah menjadi Tuhan. Itu yang mula mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu jangka masa yang panjang tadi tuan-tuan, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Nabi Allah Nuh AS. Didatangkan Nabi Allah Nuh AS tuan-tuan, ketika tu usia Nabi Allah Nuh AS berusia 40 tahun. Ni waktu usia lelaki dalam keadaan kematangan, ya. Nabi dan Rasul ni tuan-tuan, mereka dilantik sebagai Nabi dan Rasul usia 40. Digambarkan bahawa lelaki ni matang tuan-tuan usia tu. Matang fizikal dia, spiritual dia, pemikiran dia, jiwa dia, kemantapan tadi. Jadi Nabi Allah Nuh AS tuan-tuan mula menyampaikan dakwah. Sikit demi sikit diberikan peringatan tuan-tuan untuk kembalikan semula masyarakat tadi mentaati Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah wattaqu wa ati'un. Ini dia. Ini slogan dia. Ani'budullah, beribadah kepada Allah, sujud pada Allah, wattaqu, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut pada Allah, ikut segala titah perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Wa ati'un, dan taat kepada Nabi Allah Nuh. Taat kepada Nabi Allah Nuh. Apa yang dibawa oleh syariat, apa yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh syariat tadi diikuti.
Ini dia punya slogan dia tuan-tuan. An ya'budullah wattaquh wa ati'un. Jadi disampaikan tuan-tuan bagi setiap manusia ataupun kaumnya tadi seluruhnya. Di situ secara jelas tuan-tuan Allah Taala gambarkan bagaimana Nabi Allah Nuh ni. Dia sampaikan dakwah siang, malam. Kemudian pula tuan-tuan secara ramai-ramai, secara individu, seorang-seorang, jihar secara jelas. Kemudian sir secara bersendirian, sampaikan diketuk Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan, diketuk setiap pintu rumah. Dan tidak ada satu pintu rumah pun tuan-tuan yang terlepas daripada ketukan Nabi Allah Nuh AS. Peristiwa ni berapa lama berlaku tuan-tuan? Kerja buat dakwah Nabi Allah Nuh ni, menyampaikan dakwah kepada kaumnya tuan-tuan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut secara jelas 1000 tahun kurang 50. Berapa ni? 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. 950 tahun tuan-tuan, bukan 9 tahun, bukan 90 tahun mak. 950 tahun, satu jangka masa yang sangat panjang, dengan kepelbagaian cara yang digunakan tuan-tuan. Tak boleh guna A, guna B, guna plan B, guna plan C, macam-macam plan, macam-macam cara nak dia tambat hati masyarakat tadi supaya akhirnya mereka kembali pada Allah SWT. Tapi inilah ujian Allah SWT kepada Nabi Allah Nuh dalam menyampaikan dakwah masa yang sangat panjang tadi tuan-tuan. 950 tahun tu ada 80 orang saja yang beriman pada Allah SWT. 80 orang. Cuba bayangkan tuan-tuan hebatnya. Sebabnya Nabi Allah Nuh AS ni tuan-tuan dimasukkan di antara Nabi-Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni tuan-tuan, Nabi yang diuji ataupun ujian dalam menyampaikan dakwah ni sangat hebat. Ada 5 orang. Yang pertama Nabi Allah Nuh AS, Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang Nabi, termasuk Ulul Azmi. Soalannya tuan-tuan, ni soalan iklan. Nabi Allah Ayub, hebat tak Nabi Allah Ayub ujian dia? Hebat. Tapi kenapa Nabi Allah Ayub ni tuan-tuan tidak dimasukkan dalam Nabi-Nabi Ulul Azmi? Kerana Nabi Allah Ayub ni tuan-tuan, Allah ujinya secara personally dia, diri dia, bukan atas jalan dakwah tapi atas diri dia. Sedangkan 5 orang tadi tuan-tuan termasuk Nabi Ulul Azmi tu, kerana mereka tu Allah uji ataupun kesusahan, kepayahan mereka tu dalam menyampaikan dakwah. Berbeza dengan Nabi Allah Ayub AS. Sebab Nabi Allah Ayub ni tuan-tuan tidak dimasukkan di antara Nabi Ulul Azmi. 950 tahun menyampaikan dakwah. Sampailah satu ketika keadaan tuan-tuan, Nabi Allah Nuh AS ni datang menemui Allah, menceritakan tentang situasi keadaan masyarakat dia yang semakin lama semakin engkar, semakin lama semakin sombong. Semakin diberikan peringatan, bukan mereka tu kembali pada Allah, tetapi makin sombong. Makin dicakap, makin diberikan peringatan, makin dia sombong. Sampaikan tuan-tuan, Allah SWT gambarkan dalam ayat, Nabi Allah Nuh cakap pada mereka tu tuan-tuan, sampaikan mereka letak tangan jari mereka tu dalam telinga mereka. Sampai macam tu sekali dia memperolok-olokkan. Dia ambil kain, ditutupkan kepala wajah mereka tu. Bila nampak Nabi Allah Nuh ingatkan mereka supaya balik pada Allah, mereka tutup wajah mereka tu dengan kain. Semakin takabur, ujub, besar diri mereka, sombongnya mereka tu kepada Nabi Allah Nuh, dakwah yang dibawa, syariat tadi. Jadi Allah SWT kata apa? Wahai Nuh, cukup aku nak 80 orang saja. Ni Allah Ta'ala kata, aku nak 80 orang cukup wahai Nuh. Jadi tuan-tuan, dalam ramai-ramai 80 orang tadi tuan-tuan yang beriman pada Allah SWT tu, Nabi Allah Nuh ni dia ada seorang isteri, 4 orang anak lelaki. Ni dia. Dia tak ramai bini dia. Ada 4 orang isteri dan 4 orang anak lelaki. Itu pun diuji oleh Allah SWT. Isterinya tidak beriman. Isteri Nabi Allah Nuh AS ni tuan-tuan tidak beriman, dan salah seorang daripada anak lelaki dia yang bernama Kan'an pun tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang beriman tu betul-betul 3 orang lagi tu. 3 orang lagi beriman. Jadi ketika tu Nabi Allah Nuh diperintah oleh Allah SWT, cukup. Allah Ta'ala kata, cukup wahai Nuh, 80 orang saja aku nak. Dan kini aku perintahkan pada engkau wahai Nuh supaya bina ataupun buat bahtera. Dibuat bahtera.
dan buat bahtera tu di atas bukit. Jadi pulang je Nabi Allah Nuh daripada menyampaikan berita kepada Allah SWT bagaimana kaumnya semakin ingkar tadi, dan dia bina bahtera tadi tu tuan-tuan. Dibina bahtera tadi tuan-tuan dengan kerjasama salah seorang dalam tafsir riwayat menyebutkan bahawa seorang yang badan besar minta bantuan pada dia, potong pokok tuan-tuan buat. Jadi ketika dibina bahtera tu pun tuan-tuan, orang kampung di masyarakat di kaum Nabi Allah Nuh tuan-tuan, dia tak duduk diam tuan-tuan. Mereka berulang-alik semakin mereka mengeluarkan kata-kata nista kepada Nabi Allah Nuh. Pertamanya, Nuh ni nak buat apa? Kalau kata bahtera sekalipun nak dibuatnya, kenapa di atas bukit? Makin lama makin gila dia kata. Sepatutnya dibuat bahtera ni, kapal ni mestilah tepi sungai ke tepi laut ke, ni buat atas bukit. Lagi pelik. Jadi akhirnya tuan-tuan makin dibuat, diperolok-olokkan macam-macam kata-kata nista, kata-kata keji diberikan kepada Nabi Allah Nuh AS, sampailah siap bahtera tadi. Siap bahtera tu tak cukup dengan itu saja tuan-tuan. Penduduk kampung, masyarakat kaum Nabi Allah Nuh ni yang tak beriman dengan Nabi Allah Nuh, mereka ni nak memperolok-olokkan sampaikan jadikan bahtera tu tempat buang air besar tuan-tuan. Datang seorang-seorang, bila nak buang air besar sakit perut je tuan-tuan, dia naik atas bahtera tu. Bahtera tu kan kecil-kecil bahtera. Mereka panjat atas bahtera tu tuan-tuan, dia buang najis kat dalam tu. Sampaikan tuan-tuan, orang kampung tu setiap kali nak buang air besar semua naik atas bahtera tu. Nak buang air besar naik atas bahtera. Sehingga akhirnya sampaikan bahtera yang sebesar-besar tu tuan-tuan penuh dengan najis. Penuh dengan najis. Sampailah ke muncak tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, hebatnya perancangan Allah SWT. Salah seorang orang kampung yang tidak beriman tadi, yang memang kerja dia nak memperolok-olokkan, seorang lelaki dalam keadaan matanya buta, kulitnya sopak, sakit kulit tuan-tuan. Dia ketika satu hari tu tuan-tuan, dia sakit perut, dia dengan tongkat tu berjalan. Jalan, dah buta sakit kulit tu pun tuan-tuan ada hati lagi nak memperolok-olokkan Nabi Allah Nuh AS. Jadi dia datang ke bahtera tadi tuan-tuan, dia naik atas bahtera tu, nak jadikan cerita oleh Allah SWT. Lelaki tadi jatuh. Dia jatuh ke dalam najis. Waktu dia jatuh ke dalam najis tadi, dia terguling. Dia nak bangun tuan-tuan, nak manjat, nak maut balik, nak selamatkan diri dia, terguling. Habis badan dia tadi tuan-tuan penuh dengan najis. Sampailah tuan-tuan, dia dapat paut satu papan, naik atas papan tadi. Naik semula ke atas bahtera dengan izin Allah SWT. Lelaki tadi terkejut kerana mata dia yang buta tadi tuan-tuan terus nampak. Celik mata dia. Dah celik mata dia tuan-tuan, kemudian kulit yang sakit sopak tu tuan-tuan, elok baik, sembuh tuan-tuan. Bila dia tengok mata dia baik, kemudian kulitnya baik, terus dia turun daripada bahtera tadi tuan-tuan, berlari pulang ke kampung dengan terjerit-jerit. Orang kampung bila dengar saja dia berlari-lari terjerit-jerit tadi, semua orang meluru pergi ke dia. Bila lari meluru kat lelaki tadi, mereka pula terkejut. Yang mereka tahu bahawa lelaki ni seorang buta, dah penyakit kulit, tapi butanya baik, boleh nampak, boleh berlari lagi. Kemudian kulit yang sopak tadi tuan-tuan habis baik. Mereka tanya, wahai lelaki, apa yang berlaku? Dan kenapa mata kau boleh melihat, kemudian kulit kau baik, sembuh, dia kata. Lalu lelaki tadi kata, aku sebenarnya ke bahtera Nuh, dia kata. Aku nak buang air besar. Jadi ketika aku nak buang air besar, aku jatuh ke dalam tempat najis tadi, dia kata. Guling. Ketika aku naik, aku sendiri terkejut tengok mata aku boleh melihat, kulit aku baik. Jadi orang kampung ni tuan-tuan terus bising. Dia orang kata tuan-tuan bahawa najis-najis tadi boleh mengubati segala penyakit. Berlari orang kampung tuan-tuan. Bukan datang lagi, berlari orang kampung tu seramai-ramai tu tuan-tuan pergi ke bahtera Nabi Allah Nuh AS. Naik ramai-ramai tuan-tuan, lompat tuan-tuan ke dalam najis tadi. Dia ambil najis, sapu, naik satu sapu tuan-tuan. Kalau kita ni apa? Krim apa? Krim apa? Yang putih tu. Putihkan kulit tu. Bukan sakit kulit je tuan-tuan, makin pakai makin cantik. Yang tak cantik jadi cantik, yang handsome, yang dulu tak handsome tuan-tuan, muka tak berapa nak siap tu, istilah berapa nak siap tu. Nak kata malam macam siang, nak kata siang macam malam. Habis putih tuan-tuan dengan izin Allah SWT. Jadi naik seramai-ramai itu tuan-tuan, dia ambil najis tadi. Sampaikan riwayat menceritakan tidak ada sedikit pun najis yang tinggal. Bahkan sampaikan tuan-tuan bersih lagi sebelum daripada sebelum tu.
Sebelum tu tak ada apa-apa tuan-tuan, sampai datangkan najis. Buat tu sampai mereka datang tu tarik bersihkan tu tuan-tuan, jauh lebih bersih daripada sebelum datangnya najis. Macam tu sekali Allah Ta'ala mencela mereka. Jadi bila sampai tuan-tuan tahap bersih semua sekali tadi tuan-tuan, Allah dah bersihkan tadi dengan Allah hina penduduk kampung kaum Nabi Allah Nuh yang tidak beriman tadi, yang konon-kononnya mereka memperolok-olokkan Nabi Allah Nuh dengan najis mereka dan sebagainya tadi. Jadi akhirnya sampailah satu peringkat Allah Ta'ala perintahkan Nabi Allah Nuh supaya memanggil 80 orang tadi naik atas batera. Diikuti pula tuan-tuan dengan binatang-binatang supaya naik berpasang-pasangan jantan betina. Bila dah semua naik tadi tuan-tuan, ketika itulah Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Nuh supaya tutup pintu bahtera, dan ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada langit supaya turunkan air, panggil air hujan, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada udara, angin supaya bertiup sehingga kan bercampurnya di antara udara angin tadi tuan-tuan dengan air hujan tadi sehingga menjadi tufan. Dalam Quran disebut tufan, kalau bahasa kita taufan. Kuat tuan-tuan. Tak cukup dengan itu, Allah SWT perintahkan pula air daripada perut bumi. Bumi mengeluarkan air. Yang akhirnya tuan-tuan, air bumi mengeluarkan air, langit menurunkan air, datang pula angin tuan-tuan. Ketika itu banjir sebesar-besarnya. Banjir besar ni tuan-tuan, sampaikan tidak ada satu penghidupan pun yang Allah Ta'ala tinggalkan di atas muka bumi. Sebabnya Nabi Allah Nuh ni tuan-tuan dipanggil sebagai bapa penghidupan baru. Kalau bapa manusia ni tuan-tuan, Nabi Allah Adam AS. Jadi bapa Nabi Allah Nuh ni sebagai bapa penghidupan baru. Jadi ketika tu tuan-tuan mulalah naik air naik pula laju tuan-tuan. Bukannya sikit-sikit naik laju, kerana daripada atas turun, daripada bumi, perut bumi tadi keluar tuan-tuan. Tak cukup dengan tu, dengan angin tadi sekuat-kuatnya Allah Ta'ala datangkan. Jadi bahtera tadi dah mula bergoyang bergerak tadi tuan-tuan. Ketika nak bergerak tadi, Nabi Allah Nuh nampak isterinya dengan anaknya ketika sedang memanjat bukit. Dia menyuruh isteri dan anak dia supaya beriman pada Allah. Wahai isteriku, anakku, dia kata Kan'an, berimanlah pada Allah, naik atas bahtera. Ketika tu isteri dia kata, anak dia kata apa? Wahai suamiku, wahai ayahku, dia kata tak apa, dia kata kalau naik air, aku naik atas bukit. Air naik atas bukit, aku naik atas gunung. Sempat lagi tuan-tuan memperolok-olokkan Nabi Allah Nuh AS. Sehingga akhirnya tuan-tuan, Allah SWT dengan kuasa dia tuan-tuan merintahkan air tadi telan isterinya dengan anaknya tadi tuan-tuan, di depan-depan Nabi Allah Nuh AS. Sehingga kan ketika itu tidak ada seorang pun yang tinggal, mati semua sekali tuan-tuan. Yang betul-betul hidup ketika itu hanya 80 orang manusia yang benar-benar beriman pada Allah SWT. Tak ada yang tinggal sedikit pun. Bahtera tadi pun berjalanlah tuan-tuan. Berapa lama bahtera tadi jalan? Bahtera itu berjalan tuan-tuan, satu riwayat menyebutkan 40 hari 40 malam. Yang kuat 40 hari 40 malam. Tapi ada juga pandangan yang menyatakan bahawa bahtera tadi ataupun suasana keadaan banjir tadi berlaku 150 hari 150 malam. Jalan bahtera tadi. Jalan bahtera tadi tuan-tuan, sampailah satu ketika, ni dia salah satu cerita dalam bahtera tadi. Banyak berita ataupun cerita yang dikisahkan dalam bahtera, dan salah satunya Nabi Allah Nuh alaihissalam menghimpunkan seluruh bijiran. Biji-bijiran tuan-tuan, bijirin tadi tuan-tuan dikumpulkan, dimasak. Itu yang sampaikan jadi bubur Ashura. Peristiwa ni berlaku pada bulan Muharram. Ashura 10 Muharram. Yang kita jumpa bubur Ashura tu tuan-tuan, sejarahnya itulah daripada peristiwa Nabi Allah Nuh. Ketika Nabi Allah Nuh berada bersama dengan 80 orang dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan ketika itu, Nabi Allah Nuh himpunkan bijirin tadi tuan-tuan, dimasak sehingga bubur tu dipanggil bubur Ashura. Tapi yang betulnya saya tak pasti sama ada Ashura Kedah ke Ashura Kelantan. Itu yang saya tak tahu. Sebab pergi Ashura ke Kedah tuan-tuan bijirin, pergi ke Kelantan tuan-tuan ada daging, kan? Wallahu alam, tak kiralah mana-mana. Itulah sejarah awal bagaimana berlakunya bubur Ashura dan terjadinya bubur Ashura. Jadi berjalan sampailah satu ketika tuan-tuan, Allah perintahkan kepada langit berhenti daripada turunkan hujan, udara angin tadi berhenti, kemudian bumi pula berhenti mengeluarkan air, dan Allah SWT perintahkan kepada bumi supaya menelan semua air-air tadi. Sampailah kering bumi tadi, bersih tuan-tuan. Bila kering tuan-tuan, bahtera tadi mulalah berlabuh. Bila berlabuh saja bahtera tadi tuan-tuan, ketika itu bahtera tadi berlabuh di Bukit Judi. Ni pun ada riwayat juga.
Mengikut pandangan yang kuat, ulama menyebutkan, kebanyakan ulama membenarkan bahawa bahtera Nabi Allah Nuh AS ini berlabuh di Bukit Judi. Bukit Judi ni tuan-tuan di Turki. Tapi ada juga riwayat, tapi riwayat ni tak tahulah, saya tak pasti sama ada kuat tak kuat. Ada riwayat mengatakan dia berlabuh di Pulau Boyan. Sebab Pulau Boyan ni pun tuan-tuan ada tapak. Dekat tengah-tengah Pulau Boyan tu dia ada danau. Dan danau tu tuan-tuan berbentuk tapak. Wallahu alam, Allah saja yang tahu. Tetapi kebanyakan para ulama membenarkan bahawa bahtera Nabi Allah Nuh AS ni dia berlabuh di Bukit Judi, di Turki. Azan belum 3 minit lagi. Di Bukit Judi tuan-tuan. Jadi bila dah bahtera tadi dah mula berlabuh, Allah SWT perintahkan kepada Nabi Allah Nuh AS supaya buka pintu. Turun semua penghidupan tadi, manusia yang ada 80 orang. Dan ketika tu tuan-tuan, bila turun dengan binatang-binatang tadi, Nabi Allah Nuh perintahkan supaya mereka tu bertebaran di atas muka bumi. Ini jadi generasi yang pertama. Generasi manusia yang pertama tuan-tuan, daripada 80 orang tadi lahirlah bangsa Afrika. Ini bangsa awal Afrika. Kemudian bangsa daripada Namrud, Rom, Parsi. Ni golongan awal. Lepas tu Arab awal, 3 golongan. 3 golongan. Yang pertama Rom dan Parsi, kemudian Afrika, dan yang ketiga tuan-tuan Arab awal. Ni yang pertama. Azan
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala perintah pada Nabi Allah Nuh tadi dibuka bahtera tadi tuan-tuan, setelah berlabuh, maka diarahkan supaya 80 orang dan binatang-binatang tadi tuan-tuan berpasang-pasangan tadi bertibaran di atas muka bumi. Maka ketika itu lahirlah generasi yang pertama. Generasi yang pertama tu yang tadi pada Afrikiyah ni, mereka di antara generasi awal. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, Rom dan Parsi sebelum daripada tu, Namrud, tu semua keturunan awal daripada situ. Kemudian yang ketiga Jurhum, bangsa Arab Jurhum ni tuan-tuan. Ingat tak tuan-tuan, ketika Nabi Allah Ibrahim hantar Nabi Allah Ismail duduk dengan Siti Hajar di tengah-tengah padang pasir yang akhirnya jadi Mekah, kan ada satu bangsa yang lalu dekat situ daripada Yaman, itu dipanggil Arab awal. Jadi itu yang bangsa yang ketiga tadi. Jadi itu generasi yang pertama. Generasi yang kedua tuan-tuan, itu yang dipanggil bapa bagi segala nabi. Bapa bagi segala nabi ni Nabi Allah Ibrahim, dan dia melahirkan generasi yang kedua. Generasi yang kedua ni tuan-tuan lahir daripada Nabi Allah Ismail. Mak dia Hajar tu, daripada Nabi Allah Ismail tadi lahir bangsa Arab yang sehingga hari ini kita jumpa Arab tu, lahir daripada keturunan Nabi Allah Ismail. Kemudian daripada Sarah tuan-tuan, isteri yang pertama Nabi Allah Ibrahim tadi, lahirlah Nabi Allah Ishak. Nabi Allah Ishak tu lahirnya Nabi Allah Yaqub. Daripada Yaqub tu lahir Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara daripada sana. Kemudian tuan-tuan lahir isteri yang ketiga Nabi Allah Ibrahim, Qaturah. Qaturah ni tuan-tuan lahir bangsa Melayu. Ni bangsa Melayu. Melayu ni tuan-tuan bukannya Melayu tanah Melayu ni saja, besar. Melayu ni tuan-tuan, kalau kita naik ke atas, dia pergi ke Selatan Tai. Selatan Tai itu tuan-tuan, Patani, Naratiwat, Sangla, itu semua tu tuan-tuan, Selatan Tai Melayu kita tu tuan-tuan situ. Dan bangsa ataupun kerajaan Tai itu tuan-tuan, dia bangsa pendatang, bangsa penjajah. Dia bukan bangsa asal, tu sebab dia tak dikatakan Melayu. Dia bangsa penjajah. Dia yang menjajah tanah tadi tu, sehingga kan Patani duduk di bawah pemerintahan dia. Jadi yang Melayunya di situ adalah Selatan Tai tadi tuan-tuan. Ada 4 ke buah 5 negeri tu di bawah tu. Kemudian naik ke atas pergi ke Kemboja. Kemboja termasuk juga. Kemudian Myanmar. Kerajaannya tu pun tuan-tuan kerajaan penjajah, kerajaan pendatang, mendatang jajah. Dan betul-betul Myanmar tu tuan-tuan, yang bangsa Melayunya Rohingya. Rohingya tu Melayu, termasuk dalam rumpun Melayu. Kemudian pergi ke Laos pusing balik, pergi ke Aceh, Sumatera, Kepulauan Sumatera, pergi ke Kepulauan Jawa. Jawa pusing pula tuan-tuan, pergi ke belah Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei. Lepas tu habisnya tuan-tuan di Filipin. Filipin tu termasuk rumpun Melayu kita. Cuma dah datang penjajah dan sebagainya, akhirnya Manila tu asalnya, nama Manila tu tuan-tuan nama Islam. Itu sejarah awal kalau kita baca. Tu rumpun. Siapa mak kita tuan-tuan? Mak kita Qaturah, daripada isteri Nabi Allah Ibrahim yang ketiga. Tu bangsa lahir. Tu sebabnya Nabi Allah Ibrahim ni dipanggil sebagai bapa bagi segala nabi. Dan dia generasi yang kedua melahirkan manusia tadi, bangsa yang banyak tadi. Jadi tu tuan-tuan, Nabi Allah Nuh tadi bila dah bertibaran, berapa usia selepas daripada tu tuan-tuan? Riwayat menyebutkan 60 tahun. Selepas berlabuh saja bahtera tadi, Nabi Allah Nuh sempat lagi hidup 60 tahun selepas tu. Jadi berapa usia Nabi Allah Nuh semua sekali tuan-tuan? Usia dia tuan-tuan 1000 tahun, 1050 tahun. 950 tahun disampaikan dakwah, 40 tahun dia jadi nabi. Kemudian 60 tahun selepas daripada itu, 1050 tahun usia Nabi Allah Nuh AS. Itu riwayat menyebutkan. Jadi tuan-tuan, kisah Nabi Allah Nuh ni pengajaran paling pertama sekali yang sering kali disebut oleh para ulama' ialah bagaimana kaum dia tadi boleh mensyirikkan Allah SWT. Puncanya jahil. Tidak ada orang yang memandu, tidak ada orang yang memberikan peringatan. Itu sebabnya Allah SWT sangat-sangat memberikan peringatan kepada kita supaya ada sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ni. Di dua benda ni. Pertama sekali orang yang memberikan peringatan, yang kedua tuan-tuan orang yang menuntut ilmu. Ni dua golongan ni. Kena ada dua-dua ni. Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Ini penting. Kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa sebaik-baik umat ni tuan-tuan? Ta'muruna bil ma'ruf, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni besar. Kalau bahasa kecilnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang melakukan amalan soleh, ingat mengingatkan tentang kebaikan dan ingat mengingatkan tentang kesabaran. Maksudnya apa tuan-tuan? Nasihat menasihati, tegur menegur. Perkara ni perlu berlaku, kena ada. Barulah perjalanan umat tadi berjalan dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu ada. Dan perkara ni semakin lama semakin hilang dalam masyarakat. Jangan kata dalam masyarakat, dalam keluarga pun dah tak berlaku hari ni tuan-tuan. Itu sebabnya masyarakat kita ni semakin lama semakin teruk, semakin lama semakin buruk, adabnya semakin hilang, tak ada lagi adab tuan-tuan. Suami tak tegur isteri, isteri tak ada tegur suami, mak ayah tak tegur anak-anak, bahkan anak-anak tadi pula orang lain tegur tuan-tuan, mak bapak datang serang, menyerang. Itu sebabnya hari ni cikgu dekat sekolah pun tuan-tuan, janji dapat gaji cukup bulan, dah lantak kau lah, kau nak belajar, belajar, tak nak belajar sudah. Sebab apa? Sebab bila dia bercakap lebih sikit saja tuan-tuan, mak ayah datang menyerang. Ini berlaku. Kalau kita tengok hampir setiap bulan kita boleh dapat viral, anak ditegur jangan buat, ditangkap mencuri, mak bapak datang menyerang orang yang menegur, menangkap anak mencuri tadi tuan-tuan. Jadi perkara ni bila tak berlaku dalam masyarakat, sifat tegur menegur, nasihat menasihati, maka ketika itu perkara yang paling besar sekali, Allah Ta'ala cabut keberkatan dalam masyarakat tadi. Bila dicabut keberkatan tadi, hilanglah taufik, hidayah, inayah, semua sekali hilang. Itu sebabnya masyarakat kita hari ni nafsi-nafsi, hidup nafsi-nafsi. Tak ada lagi sifat sayang menyayangi itu yang dikatakan rahmah tadi, itu dah makin tak ada. Itu satu. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan, menuntut ilmu ni penting, mengeluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan, kebodohan. Itu sangat penting. Dan inilah yang dijadikan sebagai senjata oleh musuh-musuh Islam, menjauhkan umat Islam daripada ilmu yang sebenar. Dengan cara bagaimana? Kalau kita lihat tuan-tuan, sejarah sendiri melakarkan Portugis datang ke tanah Melayu nak mengkristiankan umat Melayu, tak berjaya. Jadi plan A dia nak mengkristiankan umat Melayu ni tak berjaya tuan-tuan, mereka guna plan B. Plan B dia apa? Jasad tetap Melayu, jasad tetap Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, tetapi mempunyai pemikiran-pemikiran penjajah, pemikiran-pemikiran yang tak mengikut aliran ataupun ilmu yang betul-betul telah digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya bila bangkit saja ulama, mereka serang penjajah. Perkara paling pertama sekali ialah mereka penjajah ni ditangkap ulama dan seksa ulama, kemudian dibunuh ulama. Tujuannya paling besar tuan-tuan ialah menakutkan masyarakat, supaya masyarakat tadi dia jauh daripada ulama. Bila jauh daripada ulama tuan-tuan, tak ada lagi orang nak pandu masyarakat. Sembahyang tak? Sembahyang. Puasa tak? Puasa. Zakat tak? Zakat. Haji tak? Haji. Tetapi mereka berjalan dalam keadaan kejahilan. Kerana apa tuan-tuan? Impaknya sangat besar. Bila kita berjalan dalam keadaan kejahilan tuan-tuan, amalan, ibadah, kehidupan, semuanya itu tuan-tuan hanya benar-benar berpandukan kepada akal semata-mata. Sedangkan akal ni tuan-tuan, Allah jadikan tak lebih hanya sekadar penimbang. Dan penimbang ni tuan-tuan perlu kepada panduan. Dan panduan tadi datangnya daripada ilmu pengetahuan tadi. Tu akhirnya tuan-tuan, kalau kita letakkan akal semata-mata tanpa ilmu pengetahuan yang memandu akal tadi, akhirnya akal tadi menimbang mengikut acuan nafsu. Dan akhirnya kita boleh mempertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan, baru-baru ni paling terdekat bulan bulan Korban hari tu, orang pakai tudung labuh lagi tuan-tuan, cerdik pandai lagi. Dia boleh kata apa tuan-tuan? Dia keluar kenyataan dalam Facebook dia kata apa? Kalau saya lah, ni orang tudung labuh ni tuan-tuan, kalau saya lah, saya takkan sembelih anak saya kerana bercanggah dengan kemanusiaan. Ini diukur dengan akal. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Jadi akhirnya perintah Allah SWT itu bila diukur dengan akal, bila bercanggah dengan akal, dahulukan akal. Sedangkan tuan-tuan, setiap apa sekalipun yang datang daripada Allah dan Rasul, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemerintah daripada kalangan kamu, pemimpin kalangan kamu. Sampai kata-kata pemimpin tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tak datangkan perkataan ati', menunjukkan dekat pemimpin tu tuan-tuan bersyarat.
Bila tika mana pemimpin tadi tidak mengikut aturan Allah, tidak mengikut ketetapan Allah, tidak ikut arahan Allah, tidak ikut garis panduan Allah, maka tinggalkan. Tapi bila kata perintah Allah, perintah Nabi, tidak ada istilah taat membabi buta, tu tak ada. Taat, kalau katalah sampai Allah Ta'ala perintah, terjun. Itu sebabnya tindakan Nabi Allah Ibrahim AS menyembelih Nabi Allah Ismail ni tuan-tuan, Allah Ta'ala puji sebanyak-banyak, diulang-ulang berkali-kali tuan-tuan pujian ya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim atas tindakan. Kenapa tuan-tuan? Perintah Allah, dan kita tak boleh nak ukur perintah Allah dengan akal. Itu sebabnya apa sekalipun Allah perintah dalam Al-Quran tersebut tuan-tuan, ataupun melalui hadis Nabi SAW, para ulama hanya boleh kata apa? Ta'at, li ta'ah, kerana taat terus pada Allah. Itu sebabnya kita tak boleh nak mempertikaikan kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4 rakaat, kenapa asar 4 rakaat, kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa isyak 4 rakaat. Kalau fikir logik akal tuan-tuan, subuh tu kalau boleh tak payah semayang, jangan semayang. Sebab apa? Waktu tu tengah kemuncak, kita nak keluar pergi cari rezeki. Dan pula zuhur tu kalau fikir logik akal, kalau boleh jangan semayang juga. Sebab apa tuan-tuan? Waktu tu tengah kemuncak, kita tengah bekerja. Dan asar tu pula tuan-tuan, jangan juga semayang, sebab nak balik kerja, jam. Isyak maghrib tu pula jangan semayang. Ini kalau nak diukur dengan logik akal. Tapi bila semayangnya, tak payah semayang. Sebab apa tuan-tuan? Balik isyak dah penat, malam nak tidur. Jadi tuan-tuan, akhirnya ulama letak apa? Li ta'ah, atas ketaatan. Allah Ta'ala perintah buat. Bagaimana keadaan, apa hikmah, itu pulang pada Allah. Dan Allah mengukur bukan disebabkan pahala, dah. Allah ukur perbuatan kita sejauh mana usaha kita dalam nak melakukan ketaatan pada Allah SWT. Itu sebabnya penting berjalan atas landasan ilmu. Dan ketiga pula tuan-tuan perlu diingat ketika menuntut ilmu ni pula, ni tuan-tuan, Islam ni tak pernah rosak, ataupun Islam tu tak pernah kalah dengan musuh yang berada di hadapan. Sejarah melakarkan daripada zaman Rasulullah SAW sampailah ke saat ini, detik ini tuan-tuan, Islam tak pernah kalah, tak pernah goyang, tak pernah tumbang dengan musuh yang berada di hadapan. Tetapi Islam rosak, Islam hancur, Islam musnah, semuanya daripada dalam. Portugis datang serang tanah Melayu tuan-tuan, serang Melaka. Serang kali pertama tak berjaya, serang kali kedua berjaya. Kerana apa? Kerana lahirnya pengkhianat-pengkhianat daripada dalam. Begitu juga sampai hari ini tuan-tuan. Dalam nak menuntut ilmu bagus tak? Tuntut ilmu tu bagus, tapi dalam nak menuntut ilmu kena pandang-pandang, kena nilai betul-betul dengan kacamata ilmu untuk memilih guru. Kenapa? Di kalangan guru tu ada musuh-musuh Islam yang jadi guru, yang bercakap hadis, yang bercakap Quran, tapi dalam hakikat sebenar kedatangan mereka adalah untuk merosakkan umat Islam. Ini kena berhati-hati pula. Itu sebabnya dalam nak menuntut ilmu bagus tak? Bagus. Tapi dalam nak menuntut ilmu tadi kena tengok guru, kena tengok ilmu. Semua tu kena ada nilai. Dan kita kena ada seorang murabbi yang jadikan tempat rujukan kita. Buku apa yang kita nak baca, guru apa yang kita nak jadikan sebagai rujukan, buku apa ni, ilmu apa pula yang perlu kita pelajari. Bukannya saya rasa seronok nak ngaji ilmu tauhid, yang lain kita tinggal. Seronok ngaji fiqah, tauhid tinggal. Nak ngaji tasawuf, yang ni tinggal. Ngaji tarikat, yang ni tinggal. Tak, bukannya tu. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah, ada ilmu harus, ada ilmu sunat. Tu semua kena ikut. Kena ada ikut aturan dia, mana yang perlu dahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Itu sebabnya tuan-tuan, perkara ni perlu dilihat dengan teliti, betul-betul diukur dengan ilmu, dengan kacamata ilmu, dan betul-betul dengan kaca keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berjalan mengikut landasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan kita tidak termasuk dalam golongan masyarakat yang rosak, dan lebih-lebih lagi takut datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. Insya-Allah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak.